Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dah bulan 4 2020. Kalau dulu kita bayangkan 2020 adalah Malaysia sebuah negara yang maju dengan kereta terbang, dengan robot di sana sini, dengan rumah yang canggih, dengan segala macam teknologi yang ada di Malaysia ini. Dan hari ini secara hakikatnya kita tengok tahun 2020 tak sama dengan apa yang kita pernah impikan dulu. Tahun 2020 di bulan 4 ini kita terpaksa ber-PKP, terpaksa berada di rumah, stay at home, dengan beberapa krisis-krisis yang berlaku di Malaysia. Yang paling besar ialah krisis kesihatan, berpunca daripada coronavirus, daripada Wuhan, daripada tahun 2019 tahun lepas sehingga sekarang yang dikenali sebagai COVID-19. Dan daripada situ juga kita ada krisis ekonomi yang menyaksikan kita rakyat Malaysia terpaksa berada di rumah dan terpaksa tinggalkan kerja. Banyak syarikat-syarikat terpaksa tutup, kedai-kedai tak boleh beroperasi. Dan sebenarnya krisis ekonomi ni kita tengok dah berlaku beberapa tahun sebelum daripada ni. Dan kita berdasarkan beberapa komoditi yang menjadi bahan ekspor Malaysia seperti minyak mentah, sawit, getah yang jatuh harganya sehingga ke hari ini. Dan tak lupa juga satu lagi krisis yang sedang berlaku di negara kita, iaitu krisis politik. Krisis politik yang bermula pada 2018 lepas, daripada PRU yang lepas, peralihan kerajaan daripada kerajaan BN kepada kerajaan PH, dan hari ini 2-3 bulan lepas beralih pula daripada kerajaan PH ke kerajaan PN, Pakatan Nasional hari ini. Okey, baik, kita tengok hari ini rentetan daripada krisis-krisis yang berlaku itu, terutamanya krisis kesihatan dan juga krisis ekonomi, menyaksikan ramai rakyat Malaysia yang terkesan. Kan? Mungkin ada sebahagian yang tak terkesan, terutamanya pada kalangan golongan kakitan kerajaan yang masih lagi mendapat gaji di tiap-tiap bulan. Kemudian ada juga yang terpaksa dipotong gajinya separuh. Ada juga yang terpaksa diminta untuk bercuti tanpa gaji. Dan ada juga yang terpaksa diberhentikan kerja apabila syarikat dah tutup, majikan tak mampu nak bayar gaji, jadi tak ada option lain, terpaksa berhenti kerja. Dan disebabkan itu menyebabkan kita hilang punca pendapatan. Dan dalam masa yang sama, bila kita dah hilang punca pendapatan, kita berasa bertuah sebab di Malaysia kerajaannya memberi bantuan-bantuan yang banyak kepada rakyat Malaysia. Dalam masa yang sama, kita pun menyaksikan ada juga yang mungkin yang tak dapat bantuan, tapi dalam masa yang sama terkesan dengan ekonomi yang berlaku hari ini, semakin kreatif untuk mencari rezeki. Dan ada yang cuba untuk menjual makanan, ada yang cuba untuk jadi rider, jadi runner. Kalau dulu kerjaya sebagai food panda, bawa motor, hantar makanan, hantar barang, macam grab food, dipandang lekeh. Tapi hari ini kita tengok ramai orang terpaksa, dah tak ada option. Kita tengok hari ini ramai juga yang sudah tidak ada pilihan lain, terpaksa bekerja dalam sektor logistik sebegitu. Dan sebenarnya dari satu sudut kita tengok apa yang berlaku ini ada hikmahnya. Kan, kita dapat muhasabah diri kita balik bersama dengan keluarga di rumah. Kita tengok selama ni punya kita tak boleh bergantung semata-mata dengan satu punca pendapatan. Kita tak boleh semata-mata bergantung pada majikan, bergantung pada syarikat. Kita kena proaktif untuk mencari sumber pendapatan yang baru. Kita kena berjimat cermat. Kita kena banyak menyimpan. Kita kena maksimumkan sumber-sumber yang ada di rumah kita dalam membuat makanan, dalam mencari rezeki dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang berlaku hari ini umpama kita ibaratkan seperti sebiji pasir yang berada dalam tiram yang ditekan di dasar laut, dan akhir sekali selepas beberapa bulan, selepas mungkin setahun, 2 tahun, akhir sekali dia menjadi sebiji mutiara. Itulah kita hari ini. Kita mungkin rasa tertekan, kita mungkin rasa susah, kita mungkin rasa tak puas hati dengan apa yang berlaku. Tapi percayalah tuan-tuan, dengan apa yang berlaku, dengan tekanan yang berlaku ini, sebenarnya dia akan mematangkan kita. Lepas PKP nanti kita akan rasa lebih jadi insan yang baru, jadi insan yang macam newborn, seolah dilahirkan semula. Kalau tengok dunia pun sebenarnya dah reset dah, dengan udara yang semakin pulih, dengan sungai-sungai yang semakin jernih, dengan pantai-pantai yang semakin cantik, dengan ozon yang semakin tebal. Yang berlaku selepas banyak lockdown yang berlaku di seluruh dunia, termasuk di Malaysia yang dikenali sebagai PKP ini. Jadi begitu juga dengan diri kita sebagai manusia, ini memerlukan proses reset diri kita untuk menjadi insan yang baru selepas daripada PKP ini.
Dan kalau kita ibaratkan sebagai dalam kepompong, dan kepompong yang ditekan, yang buruk rupa dia, yang dalam keadaan yang tersepit, dan akhir sekali lepas dia keluar, dia menjadi seekor rama-rama yang cukup cantik, yang cukup hebat, yang boleh terbang. Jadi itulah insyaAllah kita nanti selepas habis PKP ini. PKP ini bukan sekadar Perintah Kawalan Pergerakan, tapi PKP ialah sebuah akademi. Mungkin kita anggap poket kian pokai, tapi sebenarnya akan datang insyaAllah dengan PKP ini, poket kian penuh akan datang insyaAllah. Assalamualaikum.